Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tengok sekali lagi. Fa inna zakata aqul mali. Perhati budak-budak ni semua. Wallahi law mana'uni iqalan. Baca iqalan. Kanu ya'uddunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqataltuhum ala man'iha. Tengok molek. Fa inna zakah, kerana apa boleh kata aku nak perih, Abu Bakar kata aku sanggup perih bagi orang yang menegah akan zakat. Dulu hukum perih lagi pula Abu Bakar ijtihad, dan Abu Bakar taburkan surat dan ijtihadnya, suruh perih dengan orang-orang jatuh agama ataupun tinggal agama, kembali pada agama, aku kufuran semula ataupun agama kafir semula. Lepas pada tu ada pula fok-fok menegah zakat tu siwi zakat. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah wi zakat kepada Rasulullah wi pada kerajaan Islam, tapi tikon dak siwi dah. Wallahi demi Allah, kata Abu Bakarnya, law mana'uni, jikalau menegahlah mereka itu annas. Dulu dititahkan akan daku kalau siapa-siapa daripada golongan manusia, Tok Si kata la ilaha illallah, Nabi kata Tuhan titah su aku bunuhkan akan dia ataupun aku serangkan akan dia. Tapi ketika ini setengah-tengah saat itu Tok Si keluar zakat. Maka Abu Bakar tanya, wallahi, perhati molek, demi Allah mek situ law mana'uni, jikalau menegah mereka itu annas, domi tak molek, ni akan daku. Boh katanya fardu takdir manusia saat ni tu menegah. Dan menegah Tok Si keluar zakat. Masalah iqalan, hal kadang mereka itu iqalan, mereka itu orang-orang yang berakal lah. Daripada golongan orang-orang berakal, orang yang boleh fikir, orang yang ada akal fikir. Ya ada mana iqalan tu mana ikat tu pada. Tapi mana tika ni dia tu satu orang yang berakal, orang yang ada otak fikir, tapi yang menegah daripadanya Tok Si keluar zakat. Kanu ya'uddunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah ada mereka itu dulu saat itu, ya'uddunaha, menunai mereka itu annas ni, akan dia akan az-zakah. Dulu mereka tu orang yang berakal, orang yang otak waras, otaknya sempurna. Pada masa ketika Rasulullah, mereka menunai dan bayarkan akan zakat. Bayarkan zakat, tidak mengapa zakat, tidak menegah zakat. Tapi mari tikala ni mereka menegah tak si keluar zakat. Laqataltuhum ala man'iha, nascaya menyerang oleh aku, kata Bakar. Nascaya aku akan perih, aku akan pacung tekak dia ala man'iha, kerana menegah akan dia akan az-zakah. Tak molek. Qala Umaru, katalah sebelah balik Umar pula. Umar pun ada kata pula apabila Abu Bakar kata begitu, siapa-siapa yang pernah keluar zakat pada masa Rasulullah, mari ketika aku jadi khalifah dia tegah zakat, terus keluar zakat. Tulis belakang gini. Wah, laki wah. Qala Umaru, telah berkatalah oleh Umar, fa wallahi demi Allah, ma huwa, tiada ia Umar, illa an ra'aitu, malaikan bawasa aku nampak. Umar tidak ada ia Umar, malaikan bawasa aku kelihat teh, dan aku tahu dan aku nampak, an qad syarah Allah, sesungguh telah menerang oleh Allah. Allah sudah menerang, Allah sudah buka sadra Abi Bakrin, akan dada dan hati bagi Abu Bakar. Allah Ta'ala buka lil qitali, untuk suruh perih. Faham ni? Supaya ni nak misal demo. Dulu mula-mula apabila ni tika ni juga timur ni. Ni tika ni Umar tanya, Umar aku tahu dah dan aku nampak dah. Di Abu Bakar ni Tuhan sudah hidayah dan Tuhan sudah bukakan hati dia, suruh dia pergi kepada al-murtadin, yakni orang-orang yang jatuh agama dan orang-orang yang tinggal agama, dan pula orang-orang yang menegah zakat. Maka Tuhan sudah menerang, sudah buka hati Abu Bakar, suruh pergi. Supaya juga masalah apabila perang ahli riddah ataupun murtadin, mati ramai daripada hufazul Quran.
Maka ketika ni Umar pergi jumpa dengan Zaid bin Sabit. Hey Zaid, kita kena hipung dah Quran. Kerana para sahabat hak ingat Quran tu mati 70 orang. Kalau kita dak halak lagu ni, Quran akan habis. Sebab Nabi pun tak ada dah, orang hafal Quran pun tak ada dah, 70 orang. Kita kena hipung. Pas Zaid bin Sabit jawab kena, ya kata Umar, kalau musuh aku pindah Bukit Uhud, getak tempat lain, aku rasa pun terlebih rengi daripada musuh ku hipung Quran. Kerana hipung Quran ni masa Rasulullah tak ada pernah buat. Ini bid'ah. Kerana Rasulullah tak buat. Mai kecek dengan Abu Bakar lah. Hei Abu Bakar. Hei Abu Bakar, kita kena hipung dah Quran. Abu Bakar tak nampak. Duk mari. Umar pun duk kecek. Bobo lama, Allah Ta'ala mimpi pada Zaid bin Sabit. Mimpi pada Abu Bakar. Supaya dengan Umar tu mimpi. Apabila Umar tu royak pada Zaid, royak pada Abu Bakar, baru demo tu saat ni tu terima dengan apa pengusyuran bagi Umar. Hidayah Allah Ta'ala, penerangan Allah Ta'ala ke dalam hati Abu Bakar, ke dalam hati Zaid bin Sabit. Tengok. Apabila Umar saat ni tu dia kata macam tu, nama huwa illa an ra'aitu an qad syarah Allahu sadra Abi Bakrin fa'alimtu. Maka aku pun tahulah, Umar kata, annahu akan bahwasanya Abu Bakrin, baca molek domir dah. Fa'alimtu, maka aku tahu, annahu bahwasanya Abu Bakrin al-haqqu, ialah benar. Anak sebelah balik Umar pun ada terasa kata, Abu Bakar dia titah suruh perang fa ahli riddah ataupun fa jatuh agama ni, ataupun dia suruh perang dan serat dan pula pacun tekak bagi orang tak si keluar zakat ni. Maka aku nampak dah dan aku tahu kata Abu Bakar ni benar. Kerana apa boleh kata ia benar? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah hidayah dan sudah menerang ke dalam hati-hati dan pula dada Abu Bakar. Rawahu, telah meriwayat akan dia akan hazal hadis ni, tak ada memang lagi, Al-Bukhariyu oleh Imam Bukhari. Di mana Imam Bukhari tu riwayat? Dalam tengok bawah, tak boleh bawah. Di dalam Sahih Bukhari. Ya ada Sahih Bukhari, ya ada Sahih Muslim. Maka dalam Sahih Bukhari, pada kita nak nyatanya kita tengoklah kitab Sahih Bukhari tulis Kitabiz Zakat, pada bab zakat. Dan kitab ni orang panggil, ada sebutnya pada rakamnya hadis 1400. Dalam hadis Bukhari berapa semua hadis? 7,500 hadis. Hadis duk cara tertengok orang tegah zakat ni pada nombor rakamnya 1400. Kita tengok dia tulis siap dah Bukhari dah. Hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4. Tapi hadis ada cara tertengok orang menegah zakat, bab zakat ni hadis 1400. Makna kata hadis rakam dan pula pakai namanya 1400. Dalam Muslimnya iaitu ia katanya fi kitabil iman, pada kitab cara iman. Gitu. Habis kat tu tengok. Fasyammara, asal syammara. Syammara ni sising tangan baju. Asalnya syammara wak persiap peh. Syammara asal makna lu. Syammara, maka mesising tangi bajulah ia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yakni sising tangi baju apa? Yakni untuk wak persiap peh. Supaya si satu si tanah. Sahi syammir wala tazal zakiral mauti fanisyanuhu dalalum mubin. Kita tengoklah syair dah. Lepas tu bagi pengamal. Ya sahi. Sahi asalnya ya sahibi. Hei taulan aku. Hei kawan aku. Hei sayangku. Syamir, hendak bersungguh-sungguh buat persiapan engkau. Ini isyarat daripada kinayah daripada bersungguh-sungguh. Buat persiapannya. Wala tazal zakiral maut. Dan sentiasalah engkau itu, hei kawan aku, taulan aku, mengingat kepada mati. Muat siaplah, sungguh-sungguhlah. Dan kamu saat ni jangan duk lupa pada mati. Fanisyanuhu dalalum mubin. Maka sebab bermula lupa akan mati, itu sesat yang nyata. Supaya sini fasyammara, maka sising tangan baju ia Abu Bakar buat persiapan. Ini kinayah daripada bersungguh-sungguh Abu Bakar untuk buat persiapan nak serahkan fak murtadin dan orang menegah zakat. Baik dah. Tulis luar. Apa fasyammara? Yakni
bersungguh-sungguh buat persiapan Abu Bakar. Ataupun makna mana? Yakni kinayah dan siniran daripada bersungguh-sungguh Abu Bakar buat persiapan untuk nak menyerangi orang murtadin ataupun ahli riddah dan buat menegahkan zakat. Baik tak? Tu. Bersungguh-sungguh dan buat persiapan anhu ai anil kitali. Gitu. Anhu ai anil kitali daripada menyerangi. Abu Bakar pun dah latih tentera tak ramai sangat, tapi buat persiapan bersungguh pada masalah nak menyerang daripada ahli riddah dan pula murtadin. Dah bersungguh buat persiapan Abu Bakar ni an sa'idil jaddi, daripada penyokong yang bersungguh-sungguh. Jadi pada sokongi penyokong hak Abu Bakar ni hak bersungguh-sungguh jugalah. An sa'idil jadi, daripada penyokong. Ni orang yang bantu, yang sokong Abu Bakar, yang bersungguh-sungguh juga. Abu Bakar tak heran dah, Bakar tak padut dah, dia sising tangan baju buat persiapan untuk nak serai ahli riddah dan pula fok jatuh agama dan tegah zakat, daripada sokongi dan penyokongi, daripada yang bersungguh-sungguh. Lagi pula Abu Bakar ni, dia bersungguh dia ni. Buat persiapan untuk nak serai fok naga, fok jatuh agama, telucuk agama, lagi pula jatuh jadi murtad, tegahkan zakat ni, bersungguh dia ni ghaira mubalin. Baca mubalin tak apa, mubalin. Ghaira mubalin hal kaunihi, hal keadaan Abu Bakar ni. Perhatikan makna payah kau tahu. Boh makna molek, tulis molek. Baris kita tak biasa dengar, hak kelima payah-payah tulis, boh baris. Ghaira mubalin, tiada berdoli ia. Mubalin. Bahasa pun mubalin sedap sikit. Ghaira mubalin, tiada berdoli ia Abu Bakar. Abu Bakar tak padu. Walaupun tertera tu sikit, tapi Abu Bakar pakai baju kerak dia, pakai baju apa orang panggil der'u dia, baju rata dia, lepas tu dia pun ambilkan masalah ngena tegak mana, ambil ketegaktan dia, ambil dia satu tak tinggal jadi pemimpin bagi orang Islam, maka dia pun buat persiapan bersungguh-sungguh nak seraikan fok-fok murtadin dan orang menegahkan zakat. Daripada sokongnya yang bersungguh. Lagi pula Abu Bakar tak berdoli dan tak fada bihazihil ahwalil jusami, dengan ining haru-hara. Ahwal dengan ha makna haru-hara, supaya hauli yaumil qiyamah, haru-hara bagi ahli gara di kiamat sana. Ahwali yaumil qiyamah, haru-haranya, haru birunya berkelai kabutnya bagi kiamat ni. Haru-hara mana? Al-jusami, yang sangat-sangat terbesar. Nak kata lepas daripada wafat Nabi, negeri Madinah tu gelombang. Daulah Islamiyah, kerajaan Islam tu sudah jadi gelombang. Orang-orang Islam pun gelombang. Orang-orang Islam pun jadi haru-hara. Tak haru-hara mana? Hak ni jatuh Islam, hak ni jatuh murtad, hak ni jatuh agama, hak ni tak sismaya, hak ni tak keluar zakat. Jadi haru-hara dalam Madinah weh. Haru-hara yang amat-amat besar. Tapi Abu Bakar tak berdoli dengan haru-haru yang terbesar. Hak ni jatuh agama, hak ni klik pada agama kafir semula, hak ni tak keluar zakat, hak ni tak semaya. Deh. Kemudian tidak berdoli Abu Bakar ma'akillati jaishihi, serta sedikitlah oleh tentera Abu Bakar. Abu Bakar tak padu, tak berdoli, sungguh sterik. Tegak Abu Bakar kerana dia khalifah pengganti daripada Nabi SAW. Dia tak berdoli dengan haru-hara kucuh dan gelombang di dalam Madinah yang besar. Tak serta tentera pun sikit, Abu Bakar tak berdoli. Wa kathrati aduwihi, dan serta banyaklah oleh seteru madu. Seteru madu Abu Bakar tu banyak sekali. Musuhnya banyak. Mana musuhnya? Fok jatuh agama lagi. Setengah-setengah daripada baca dulu. Hak jatuh agama sekaligus tak berdoli. Asal tu Muhammad mati, kita tak ni kembali pada agama semula. Kembali pada agama tok nenek kita semula nak. Banu Tayyib wa Usdin ni. Fok ni orang panggil pakai tinggal Islam tu, klik kepada agama asal.
Nang kata hara-hara ujian bala yang amat besar kepada Khalifah Abu Bakar, tapi Abu Bakar ambillah ketetapan, ambil pendiri yang tetap, tidak berdoli dengan hara-hara yang terbesar, serta tentera bagi Islam itu sikit dan bajuk terus-terus bagi Abu Bakar. Tapi wathiqan, hal keadaan Abu Bakar ni, wathiqan hal kaudihi, hal keadaan Abu Bakar. Tengok Farid, wathiqan mempercayai ia Abu Bakar, pegang teguh Abu Bakar, pegang kemah Abu Bakar, biwa'dihi subhanahu wa ta'ala, dengan janji baiknya, janji baik Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun haru-haru tikoning amak-amaknya berkelai kabut, amat-amatnya besar, amat-amatnya banyaknya, daripada jatuh agama pun ramai, daripada ahlu tayyi'in di mana tinggal agama Islam terusnya. Sekaligus tak ada kira lagu nak kahwin nak kembali agama tak nenek kahwin. Hari-hari yang terbesar, serta sedikitlah tentera, banyaklah oleh musuh-musuh. Tapi Abu Bakar berpegang teguh, berpegang kejak dan percaya dengan perjanjian baik Allah Subhanahu wa taala. Mana janji Allah? Janji-janji Allah fi qaulihi, pada permannya, perman Allah pada permannya, perman Allah Ta'ala. Tengok kita dah. Tengok kita dah deh. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surah Muhammad ayat 7. Apalah ayat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Ni tengok. Abu Bakar pegang ayat ni, pas kita pun pegang ayat. Walaupun golongan kita sikit, tapi kita yakin dengan Allah, kita pegang dengan Allah, pegang kemakung kejakung dengan Allah pada satu ayat ni. Tuhan kata in tansurullah, in syartiyah, jika kamu membantu dan menolong akan Allah, menolong Allah, menolong agama Allah. Allah tak ada perlu pada pertolongan dah. Mu tolong tak tolong, Tuhan kekal begitu dah. Tuhan kekal dengan kuasa kata, ketika kita tak tolong Tuhan, Tuhan lemah, Tuhan tu tak gerak. Hai dah. Tuhan tak gitu, manusia tak semaya. Setiap dunia ni pakat tak ibadat pada Allah. Allah lemah, hai dah. Allah tetap dengan kuasa, dengan gagah, dengan kuat, dengan tak binasa begitu. Murad ngata in tansurullah, jika kamu tu tolong orang mukmin. In tansuru, jika tolong oleh kamu ayyuhal mu'minun Allah, aidinallah, akan agama Allah. Jika kamu tolongkan agama Allah, agama tu herakan ni. Masa Allah kata tak semaya, nak wismaya, masa Allah orang tak keluar zakat, maka Allah Ta'ala titah suruh serai, suruh perai tu hidayah dalam hati Abu Bakar kerana dia jadi pemimpin. Serai fok tak semaya, serai fok tak keluar zakat, pacung tekak fok keluar, fok jatuh agama. Maka ini ya tolong agama Allah dah ni. Jika kamu orang beriman tolongkan akan Allah, yang surkum, tu hai orang dah, yang surkum, nescaya menolong ia Allah, Anas yang membantu ia Allah, kum akan kamu orang berimeh. Apabila kamu tolong, kamu bantu agama Allah, mu tak ada kena bimbang, mu tak ada kena rusing, kata Tuhan ni tetap akan tolong kamu. Tengok ni, sebab tu lah kita tolong agama Tuhan, kita tak ada kena takut dengan rezeki kita. Kita tak ada kena takut orang nak kena kita. Kita tak ada kena takut orang nak pucah kita. Kerana Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan tolong kita. Sebab tu tak ada kena bimbang. Tolong ni sungguh. Agama Tuhan nak mana? Buat kau tu. Orang tak semaya, misalnya duduk lepas nak, kita titahkan suruh semaya. Kalau dia tak semaya, kita dera dia. Supaya ia tu kembali pada Allah. Maka apabila kita bantu, tolongkan Allah, agama Allah, nescaya Tuhan akan bantu dan tolong kita. Lepas dah Tuhan tolong dan bantu kita, wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguh dan menetak ia Allah aqdamakum, akan daun-daun kaki kamu. Makna pendirian engkau tu tak jadi bergonjel, tak jadi berkocok. Kau sari, kau kemas. Supaya pangkayu yo kau besar. Akar bawah yo kau duk makan tanah. Akar kayu yo kau dalai. Akar kayu kau dalai, kau besar, kau besar. Pangkayu tu marilah ribut ke apa, yo tak gonjel. Perak.
Akar bawah faham kayu. Mula-mula kita tanik kah lelu tu akar tak kuat lagi. Mari angin mai gapo dia nak cabut, dia nak gawat, nak bokeh. Tapi apabila akar bawah dia kemah molek, dia besar molek, dia makan air seduk, air pun banyak, dia pun jadi rata, marilah ribut, marilah gapo, dia tak akan balik. Manusia kita pun lagu tu. Apabila dia tolong agama Allah Taala dengan sepenuh-penuhnya, maka Tuhan tolong dia, Tuhan sekali dengan dia, Tuhan bantu dia, lepas tu Tuhan memperkukuhkan daun kaki pendiri dia. Sebab tu orang duduk dengan Allah Ta'ala, marilah ribut, marilah uji, marilah apa saja, maka orang dapat teguh tetap. Dia mudah susah cakap supaya kawik ni, kita bisa. Orang beriman dengan Allah, tenang. Tapi kalau tak beriman dengan Allah, jadi gitu. Saya kita nak buat goni. Makan pun tak ada ni. Kerja pun payah. Nak pergi situ sini pun. Kena pocok tak boleh. Nama tak boleh kerja. Jadi gelisah. Sebab iman dia dengan Allah Ta'ala tak sungguh. Apabila iman dia dengan Allah Ta'ala tak sungguh, dia akan bergelombang dalam hidup dia. Gelombang. Herak gelombang? Kocok. Gapa kocok? Yakni duduk nampak tak tenang. Sebab apa? Sebab iman dia dengan Allah Ta'ala tak kukuh. Bagi orang iman dengan Allah Ta'ala kukuh, supaya saya nak bakar, marilah kita tahu demo nak jatuh agama, kita serai. Hak ni tak saya keluar zakat, kita serai. Walaupun kelai kabut, walaupun hara-hara yang amat besar oleh kota Madinah, Abu Bakar tak heran, Abu Bakar tak peduli, asal dia dapat menegakkan agama Allah, dia saat itu akan teruskan akan tugasan dia dan kerjaan dia, sebab dia pegang dengan janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Pegang ayat ni molek. Kita tolong Tuhan, Tuhan tolong kita. Apabila kita bantu agama Tuhan, Tuhan bantu kita. Walaupun manusia stay dunia tak stay tolong kita, Tuhan ada. Ingat situ sudah. InsyaAllah ke Makkah. Waha dan hei. Tu dia panggil ha tambih. Ha tu ha tambih. Faisan. Jabat. Waha dan hei. Salah tadi kita nak pergi sedar. Ni musanah nak pergi kita sedar. Waha kalau kecek bahasa kapang. Hei. Sedar weh. Tu dia panggil ha tambih. Hei. Podok nera tu. Salah tadi tu. Nahnu bermula kami. Kami Abu Bakar dan tentera dia ni. Daripada jaishuhu, jaish bagi Abu Bakar. Nahnu bermula kami Abu Bakar. Jadi ma'asyiral muslimin, sekalian daripada orang-orang Islam. Nasuqulaka, kami menuntungkan bagi engkau. Abu Bakar kata, kami nak tutung akan dikau. Kami nak pimpin bagi engkau. Kami nak membawa bagi engkau. Apa dia? Yang nera. Hurubar riddati, akan serengi bagi orang-orang yang jatuh agama. Abu Bakar kata tak apa, aku sendiri nak jadi qaid, perak qaid. Yakni pemimpin, pembawa dan pula metap dan pula orang yang membawa tetengi gawa. Masalah nak serengi bagi orang jatuh agama. Abu Bakar kata kami sendiri, aku sendiri. Lagi pula lita rifah, sekarang apa boleh aku sendiri nak pimpin bagi masalah serengi bagi orang jatuh agama. Kaifa lita rifah, supaya engkau tu kenal, supaya engkau tu tahu. Abu Bakar ada kaifa yang jahul insan, betapa kala kueh mana yang jahul insan, bernajahlah oleh manusia dan berjaya oleh manusia yusri, idza tamada, apabila bertupulah ia al-insan, bertupu dan berpegang ala rabbihi, kepada Tuhannya ataupun di atas Tuhannya. Ni Tuhan. Bisa ni dah. Patut orang ni dia pegang dengan Allah. Dia tupu dengan Allah. Seperti Allahus Samad, Allah telah tepat tupuan kita. Allah Ta'ala lah tepat pegang kita. Allah Ta'ala lah tepat gantung kita. Sebab tu orang Islam yang gantung di Allah. Kama di Abu Bakar kata, hei, bagi engkau, hei orang berimeh, kami nak menutung, kami nak pimpin akan dikau di atas nak menyerangi, serai.
Segala serengih-serengih bagi orang jatuh agama, patut angka akan boleh tahu betapakah manusia saat ni tu najah dan berjaya di atas dia tupu i'tamada iza'tamada ala rabbi. Dia pegang dengan Allah, dia teguh dengan Allah. Ni Allah dia pegang ke makam. Supaya kata wa'tasimu bihablillah. Mempeganglah dengan tali Allah, mempegang wi kukuh, wi kemas sungguh. Maka kamu tu dapat berjaya, kamu dapat beruntung, kamu dapat najahnya. Tuan-tuan, kaifa yang jahul insan iza'tamada ala rabbi. Lagi pula wastahala si'abah, apabila seorang dia pegang teguh, dia pegang kemah dengan Tuhan. Dia pegang kemah dengan Tuhan weh. Deh. Kama dia wastahala, dan memberi kemudahan ia Allah beri mudah as-si'abah akan segala kepayahan. Benda mana yang payah, benda mana yang susah, Allah Subhanahu wa taala akan beri kemudahan kepada dia, kepada orang yang pegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca molek wastahala si'aba, dan memberi kemudahan ia Allah taala akan perkara jadi mudah. Sebab tu orang panggil orang pegang teguh dengan Allah, pegang kemakung dengan Allah, orang ni Tuhan akan buka jalan kepadanya. Allah Ta'ala bukakan jalan padanya. Allah Ta'ala wi peluang padanya. Tuhan wi mudah segala perkara-perkara yang payah jadi mudah bagi dia. Urusan payah jadi mudah. Lepas tu, pertama sekali Abu Bakar nak wi tahu kata manusia apabila pegang teguh dengan Allah, Allah Ta'ala wi mudah perkara-perkara yang payah. Lagi pula, waliya'lamal muslimuna, dan supaya tahulah oleh orang-orang Islam kafatan sekaliannya, supaya nak tahu pada orang Islam semua ni, seluruh ni kita semua ni lah orang Islam ni, semua seluruh daripada orang-orang Islam. Jawab dia fi'la khalifatihi mil awwali, akan perbuatan bagi khalifah mereka itu al-muslimin. Supaya nak orang-orang muslimin tahu dengan kerja dengan tugas bagi pemimpin mereka itu al-muslimin al-awwali, yang pertama. Supaya nak orang Islam tu tahu kata inilah pemimpin hak ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak yang pertama. Bila beritahu ni liya'lamal muslimun, tengok surah bangun di, supaya mengetahui oleh orang Islam seluruh kata orang nah apa perbuatan dan tugas kerja bagi khalifah pemimpin ganti Rasulullah yang pertama ni indama kanal muslimun, di sisi barang yang adalah oleh orang-orang Islam ketika ni ya adalah orang-orang Islam ketika ni kal ghanami, seperti seekor kambing. Supa dengan kambing dah. Supa dengan kambing tika mana? Fi lailatil mumtirah, yakni pada suatu malam yang berhujang. Ya, satu waktu malam yang hujan. Maka kambing yang hujan ni ke Allah nampak moyok lah. Kalau kadang-kadang kalau kita tak cucuh api tepi, kita tak pingat api sebagai dia, nampak moyok, nampak tak erak. Maka manusia ketika ni pun nampak moyok. Supa dengan kambing pada waktu malam yang berhujang ia. Kenapa? Likillatihim, kerana sedikitlah mereka itu al-muslimin, wa kasrati aduwihim, dan banyaklah oleh seteru madu dan musuh-musuh, wa idlamil jawi, dan gelaklah oleh udara pun jadi gelak tika ni. Mak orang Islam masa ni jadi supa seekor kambing yang ada pada waktu malam yang berhujan, kerana sikit mereka itu nampak sikit mereka itu tak ramai mana, dan pula seteru-seteru tika ni nampak banyak. Hak ni tak sih keluar zakat, hak ni jatuh agama, hak ni tak sih dah pada Islam, banyaknya seteru pada masa ni. Kenapa boleh kata supa dengan seekor kambing pada waktu malam yang berhujan? Kerana sedikit mereka banyak seteru, dan pula gelaklah oleh udara ni bifaqdi nabiyihim, dengan sebab luputlah oleh nabi mereka itu. Dengan sebab tak ada nabi, mereka supa seekor kambing yang adalah ia di waktu malam yang berhujan. Lagi pula waktu malam berhujan banyak sangatlah seteru madu daripada mereka. Sekat tu dulu khabaru Abbas wa Zibyan qadatu. Kama dia kata wallahu a'lam. Kita pergi pula kita nak bercara masalah jahil ataupun ilmu hak kita tahu
di atas sifat yang berlaku lah ia maklum dengan sifat tu pada wakil. Dengan ilmu kita tahu pada wakil tu betul sungguh dengan sifat yang berlaku, dengan benda terjadi, benda yang berlaku, benda hasil. Kemudian jahil tu orang panggil kita tasawur akan suatu perkara yang dimaklum, kita idrakkan suatu perkara maklum, tapi di atas menyalahi sifat perkara yang berlaku di luar kepala otak. Kita tahu manusia saat ni berjerit, maka tahu manusia berjerit di atas sifat, di atas ilmu. Hak berjerit tu orang panggil tak betul dengan perkara berlaku sungguh. Hak berlaku sungguh manusia tu sya'nu an yang tika, kalau kuat dia tu bertutur. Tu gitu. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muradu bitasawwuri huna. Tengok kali lagi. Maka murad. Murad ay muradul musannifi. Murad musannif. Bitasawwuri. Dengan tasawwur. Dengan tergama dan tersilah. Gitu. Huna ay fi hazal haddi. Pada ini ta'rif. Ta'rif ta tasawwurus syai'i. Deh. Muradkan musannif. Kanak musannif dengan tasawwur. Dengan tergama dan tersilah di sini. At-tasawwurul mutlaku. Ialah tergama semata-mata. Tak ada kira lah tergambar gapo apa. Kita gambar alam, kita tergambar bumi, kita tergambar langit, kita tersila pokok kayu, kita tersila bukit. Makna tersila tidak dikait. Tak ada kata sila bumi weh, dak. Kata tetu dengan sila langit, dak. Tetu sila bumi, sila langit saja, dak. Tetu dengan sila bukit, dak. Semata-mata silaran yang diitlak. Lagi pula asyamilu, yang melekat pilah ia tergambar dan silaran itu litasawuri, bagi tasawur. Tasawur mana? As-sajiji, as-sajiji, yang terjadi dan tertenung ia. Tasawur terjadi, tasawur yang terbenar. Maka melekat pilah tasawur tika ni tasawur tak benar. Ada tasawur yang tertenung yang benar. Maka sini melekat pi tasawur yang gawa, yang terjadi dan terbenar. Walit tasdiq, dan termasuklah tasawur itu untuk nak membenarkan. Misalnya kita tasawur kata gawa, kita tasawur bagaimana? Kalau sebut tasawur, tasawurkan insan. Boleh tasawur lah. Tasawur tersilap manusia. Manusia ni gapo weh? Tasawur syai'. Yakni kita tasawur syai' al-maklum. Manusia masalah. Maka orang panggil tasawur tika ni tersilap yang umum, yang meratai, yang diitlak. Tak ada kata tasawur insan, tasawur lembu, tasawur masalah kami saja. Tak. Semata-mata silaran. Kamar dia, silaran saat ni tu yang tertenung, yang terjadi, ataupun silaran yang terjadi masuk di dalam kata at-tasawwur belaka. Lagi pula tasawur sini juga masuk tasawur yang terbenar, yang nak membenar. Benar ke mana? Benar kata insan tu gawa dia hayawanun. Hayawan gawa natikun. Tu dia panggil tasawur silaran yang gawa, yang melekat pi, yang jadi. Lagi pula sungguh ia dan benar ia ialah binatang yang bertutur. Kalau silaran binatang tu pesim jerit, binatang tak bertutur. Manusia binatang tapi tak bertutur. Hak tu silaran juga, tapi silaran itu yang tidak terjadi, yang tidak tertenung, yang tidak terbenar, tidak membenar. Tengok dulu. Wa ba'duhum, dan setengah daripada mereka itu al-usuliyin ataupun al-ulama, ulama al-usuliyin lah, wasafa, telah mensifatlah ia, mensifati ia ba'duhum hadza, akan ining ni. Ining apa? Hazal mazkur min tasawwuri syai' ala khilama fuwabihil fil waqi' ni. Wa ba'duhum, dan setengah mereka itu al-usuliyin, ulama usuliyin lah, wasafa, telah mensifat ia ba'duhum tak molek weh, haza, akan ini, ay al-mazkura min tasawwuri syai'i ala khilafi ma huwa. Masalah tasawur, tergambar sesuatu, yakni keadaannya dan kelakuannya yang boleh diketahui, tapi mengetahui di atas sifat tak betul dengan waqi'. Mensifat akan ini ni bil jahlil murakkabi,
Setengah ulama kata apabila seorang tasawur satu perkara jadi tak betul dengan sifat yang ia maklum ia syek tu di wakil tu tak betul dengan sifat yang ada pada wakil, dengan kelakuan yang ada pada wakil tak betul, maka sifat lagu ni orang panggil disifati oleh setengah ulama kata bil jahlil murakkabi, jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Jahil bertindih, jahil bergawak, bertindih, bersusung lagu nak gini. Misal jahil murakkab, kalau kita tak tahu bab semaya, bukan dia kata dalam semaya ni kita tak ngaji lagi, bodoh lagi dulu. Dia mau kata semaya ni wajib niat tak? Maka kita kata tak tahu nah, kau dah tahu tak tahu. Wajib niat tak? Wajib niat di Allahu Akbar tak? Dia Allah bagi Allah, siapa di Ra Akbar kena masuk niat situ. Ya tak kawan tak tahu, kawan tak ti. Ya jawab tara tu ya. Tak erti kau dah tu, orang panggil tak erti selapis. Lepas tu dia sungguh dia tak reti buku masalah takbir. Dah. Kata niat sana kena masuk dalam alif lam bagi Allah, adalah hamzah bagi Allah, hingga sampai Ra Akbar. Ya tak kena aku tu. Ya kata takbir ke takbir Allahu Akbar. Niat tak niat tak ada apa ya tak? Ya tak tidak. Dia mau kena masuk niat dalam alif bagi Allah sampai Ra Akbar. Ya tak ada gitu ya tak? Ya tak ada lagu tu ya faham ya ke tidak. Asal kata niat ikut luar pada takbir tak ada apa, belum pada takbir. Ya tak tahu dah, ya jahil dah. Ngagi wak reti benar ya jahil. Orang panggil jahil ya jadi dua lapis. Jadi dua lapis tu tak reti, lepas tu buat pandai buat dah. Pagi pandai tu tak kena dengan wakil, tak kena dengan sifat hak benda berlaku di luar kepala otak kita, di luar pandangan tak betul. Tak tahu dah, giwak reti pula benda tak tahu. Orang panggil jahil jadi dua lapis, dua berkapuh. Dah. Kalau kau dah kata mengerti dah bab semaya takbir. Ya tak kawan tak reti. Ya jawab kau dah tak reti, orang panggil jahil selapis. Tu tak reti, wak pandai supaya baca Quran. Baca Fatihah tak kena, dua tak kena. Dia mata tak kena baca lah tu. Tak kena apa orang duduk mengaji lah ni. Tak betul. Dua pandang dengan baca siratal ladzina an'amtu alai. Dia mau kata tu apa tak? Kau baca tu. Duk dia tak erti dah situ kata tak kena. Pas dia duk buat pandang pula hak tak kena kata kena. Jadi dua lapis. Dia panggil. Kecek mudah-mudah tu. Kemudian setengah bersifatnya bil jahlil murakkabi wa ja'ala, dan telah menjadi ia ba'duhum al-jahlal basita. Baca molek akan jahil basit. Apa jahil basit? Yakni jahil selapis. Baik dah. Apa jahil basit? Yakni jahil selapis. Bukan dua lapis. Hak saat ni dia tak reti, dia pergi buat reti. Dia tak pandai, dia pergi buat pandai-pandai bodoh. Orang panggil tak pandai sterik tu tak apa lagi. Hak tak pandai pergi buat pandai bodoh. Hak tu jadi dua lapis, tetangnya tak reti dia. Apa dia tak reti lah? Tak reti buku nahwu. Dia mau kata sini qama Zaidun. I'rab jadi mubtada ke jadi fa'il. Dia tak qama tu mubtada tu, Zaidun tu jadi khabar. Hoi, fa'il tu bukan mubtada khabar. Hayalah dah tu qama tu mubtada, Zaidun tu khabar. Tu tak reti nya gi buat reti. Jadi jahil dua lapis. Orang tak qama fi'il madi, dak mubtada. Dok kerap perut ya. Gapang jahil jadi dua lapis, jadi tindih. Dah. Wa ja'ala, dan telah menjadi ia ba'duhum al-jahlal basita, akan jahil selapis. Tak reti. Dia mahu mengerti tak semaya. Kawan tak pandai. Mi asmaya cara kena mengerti. Kawan tak reti. Dia mahu ajar kawan. Kata dia panggil jahil selapis. Menjadilah ba'duhum al-jahlal basit. Jadilah adamal ilmi bisyai, akan ketiadaan sesuatu. Dah. Adamal ilmi, ketiadaan mengetahui dan tahu dengan sesuatu. Dia tak tahu di mula-mula. Pas dengar dia tak tahu, dia tak ada buat reti. Tak ada reti, tak reti. Mengerti mi asmaya. Tak reti weh. Mengerti tak bab tu hanek. Kawan tak reti mana weh. Tapi kawan kena mengaji. Kawan tak reti. Maka dia buat tak reti sungguh. Dia mau ajar dia. Tak reti kau dah selapis. Ni tu weh tak reti, dia buat reti. Payah agak penyakit ni. Penyakit tak pandai, dia buat pandai. Ni dia panggil jahil dua lapis. Banyak kan orang kita lain tu tak reti kecek bab hukumnya, buat pandai lebih pada babo lagi. Demo kata gapo? Demo kata mun tak leh lah buat lah ning, buat lah no. Tak leh lah mun duk ambil duit bunga makan. Tak leh buat apa duit kita tak lebeng. Payah wi bunga apa labah ya wi kita. Tak leh lah duit mun taruh lebeng. Pas lebeng mun taruh dak nega. Tak leh buat apa duit kita ya dah.
Ada balah dengan orang. Tuan tak reti dah tu jadi bunga, dia kata tak bunga, dia pakai duit bunga tu. Maka haram, dia tak reti, dia buat reti. Orang panggil jahil dua lapis, orang panggil nah. Kemudian jahil basit ni jahil selapik adamal ilmi. Dia tiada mengetahui bisyai dengan sesuatu. Lagu mana weh? Dia tak tahu. Ka'adami ilmina ay wazalikal jahlul basitu. Dan bermula di itu jahil basit, jahil selapik. Kainun adalah ia ka'adami ilmina, seperti tiada tahu oleh kita. Kita tak tahu gapo? Tidak tahu oleh kami, oleh kita, bima dengan barang, dengan sesuatu, sabata wastaqarra, yang sabitlah ia tahtal aradina. Baca aradi jamak. Kita tak tahu dengan perkara, dengan sesuatu yang sabitlah ia di patak bumi. Ni, patak bumi ni kita duduk ni. Syarif, ni, bumi lah ni. Bawah ni bumi lah. Lepas tu kita boleh royak dah bawah bumi ni ada gambar. Boleh royak tak? Tak boleh royak. Lepas tu kita tak tahu, demo tak bawah bumi ni ada gambar ni. Kawan tak tahu. Ada gopo tak mata ke? Ataupun biji ke, lewah ni air ke, lepas pada pasir ni ada gawa, tak tahu. Kemudian kita tak tahu benda yang ada di bawah bumi ni, maka nama kata jahil gawa? Jahil basit lagu ni. Dia panggil jahil al-basit. Gawa? Tahu tak bawah bumi dah? Ada ibu kuno ke, bawah ni ada mah ke, ada pasir biji ke, ada mata. Kita nak ayat tak boleh. Tak tahu barang yang ada di patak bumi, maka ini tak nama jahil di sisi musannif. Kata setengah ulama kata inilah jahil, jahil basit. Wa bima fi butunil bihar, dan tak tahu wa bima tu atas pada bima tahtal aradina. Baca aradina, kita baca lebih Imam Nawawi dah. Bismillah wa bismillah wa billah wa minallah wa ilallah. Bismillah ala dini wa ala nafsi wa ala auladi. Bismillah ala mali wa ala ahli. Bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Bismillahi rabbis samawati sab'i wa sab'i wa rabbil aradina. Aradina jamak pada ardun. Ardun aradina. Wa bima fi butunil bihar, dan kita tak tahu dengan barang mana yang adalah di dalam perut bagi laut, yang duduk patak laut. Jadi barang yang duduk patak laut, daripada permata lu'lu', daripada permata mutiara, ataupun daripada permata lain-lain, ataupun daripada pakarang, kita tak tahu. Barang yang ada di patak-patak laut tu, di perut-perut laut, kita tak tahu. Maka tak tahu lagu ni setengah ulama panggil al-jahlul basit. Tapi musannif kita tak panggil jahil. Wa hadza, dan bermula ini aima zukir min adami ilmina bima tahtal aradina wa bima fi butunil bihar. Tak ada memang. Wa hadza, dan bermula ini aima zukir min adami ilmina bima tahtal aradin wa bima fi butunil bihar, ini la yadkhulu, tiada masuk ia dan tidak melekat pila ihaza fi ta'rifil musannifi, dalil ta'rif musannata, wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Tak masuk dalam ta'rif musannif ni. Fala yusamma indahu, maka tidak dipanggilkan indahu di sisinya. Fala yusamma, maka tidak dinamu akan dia, akan gawa adamu ilmina bima fi gawa bima tahtal aradin wa bima fi butunil bihar. Tidak dinamu ni gawa. Fala yusamma, maka tidak dipanggil, tidak dinamu gawa akan dia, akan adamu ilmina bima tahtal aradin wa bima fi butunil bihar. Tak dinamu indahu ay indal musannifi jahlan, tak panggil jahil. Di sisi musannif tak panggil jahil. Tak tahu barang duk patak laut, tak tahu barang yang ada di patak bumi. Lagu ni di sisi musannif tak panggil jahil. Sebab benda ni orang panggil kita nak tasawur tak boleh. Nak panggil tasawur tak boleh. Apabila nak tasawur tak boleh, maka ketika ni musannif kata bukan jahil. Sebab benda ni kita nak tasawur tak boleh, tak kuasa nak tasawur, tak kuasa nak tersilah gapo yang ada di dalam bumi. Sebab tu musannif kata tak jahil. Masalah benda hak jahil ni kita boleh tasawur. Benda tu boleh mendapatkan akan sesuatu yang dimaklum, bahasa kala kuih iaitu ditahwikan. Tapi kita tahu di atas sifat menyalahi. Ni nak tahu mula tak boleh. Wah, tanah ni dah apa weh.
Wah tanah ni ada biji ke, ada mata ke, ada besi ke, ada apa lah. Tak tahu. Maka benda ni boleh tasawur tak? Boleh tersilah? Jawab kata tak boleh tersilah. Dengan sebab tak boleh tersilah ni lah, di sisi musannif tak panggil jahil. Tapi orang panggil jahil di segi satu segi pula. Nah tengok. Wa ta'rifu syamilu. Dan bermula ta'rif ni melekat pi. Ta'rif musannif kata wal jahlu tasawwur syai'. Itu dah. Ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Asyamilu melekat pi lil qismaini bagi dua bahagi. Dah. Dua bahagian dah. Ayyuqala bosa dikatakan al jahlu intifa'ul ilmi bil maksud. Jahil saat ni ternafi dan tertada ilmu dan pula pengetahuan dengan maksud. Tengok. Ta'riful jahri. Ta'rif bagi jahil. Gapo ta'rif jahil? Tengok. Tasawwurus syai'. Yakni tersilakan sesuatu. Yakni kita gambar sesuatu maklum. Ala khilafima. Di atas menyalahi ilmu ataupun sifat kalakuan. Yang ia syai' tu bihi dengan dia dengan ma fil waqi'. Makna menyalahi sifat. Kita tasawur satu perkara dah tasawur tergambar satu perkara manusia. Maka tergambar kita pergi salah dengan sifat yang ada ia syai' yang ada pada waqi'. Kita tersilap kepala kita lembu kaki ni. Ataupun kita tersilap di dalam otak kita kaki kucing tumbuh tanduk. Misalnya silap dalam otak kita. Kita dah silap, kalau kucing dah tanduk molek juga dah tanduk dua dah silap oleh kepala kita. Lepas tu, silaran kita hak duk tersilap, tergambar oleh hati kita, oleh otak kepala kita, gitu baik di luar benda hak berlaku. Gitu baik dengan sifat hak berlaku. Maka menyalahi sifat dan kelakuan benda hak berlaku di luar, kucing tak ada tumbuh tanduk. Kemudian yang kita sila kata kucing tumbuh tanduk, maka silaran kita ini tak betul dengan perkara dan sifat kelakuan hak dok berlaku di luar sungguh. Di luar hak berlaku kucing tak ada tanduk. Pas demo kata kambing saat ni tu orang panggil nah. Kambing saat ni tu kaki 10. Kaki 10. Maka tergambar koyak kita tasawur otak kita, nah kambing kaki 10. Kaki 10 duk dapat 5, belakang 5. Dah. Koyak lagi kita, maka mai pelaga dengan perkara di luar sungguh, perkara hasil sungguh, nafsul amri dika, maka tak betul. Maka apabila tak betul ni, ala khilafi ma huwa bihi ni, namanya jahlun lagu ni. Tengok gana. Misalnya idraku syai' al-ma'lum idraku ma min sya'ni an yu'lama. Mendapatkan barang. Yakni mendapatkan syai' daripada min sya'nihi, daripada kelakuan syai' ni an yu'lama boleh kita tahu. Kambing boleh kita tahu, lembu benda boleh kita tahu, bukit benda kita boleh kita tahu, dan pula ayat benda boleh kita tahu, insan benda boleh kita tahu kelakuan dia. Tapi kita pergi tahu, kita pergi tasawur, kita pergi tergambar silap dengan kelakuan yang ada di luar kepala kita. Kita tahu, kita gerak, kita tasawur tergambar dalam kepala kita. Dia mau kata gajah kaki 10 ataupun gajah kepala 10. Kita khoyah, kita tasawur, kita tergambar. Idraku syai', tasawur syai', gajah kepala 10. Duk kepala 5, duk ekor 5. Pala 5 gajah, pala duk depan 5 pala. 5 te pala. Duk di hujung lek belakang ekor 5. Kita khoyah, kita tasawur idraku syai'. Makna idraku ma gawa min sya'ni ayyulah. Boleh kita ketahui tak gajah? Boleh kita mendapat? Boleh. Tapi kita dia mendapat ala khilafi ma huwa bi fil waqi'. Menyalahi dengan sifat kelakuan yang ada di luar. Kamadi kita khoyah gajah kaki 10. Benda hak berlaku nafsul amri di perkara di luar kepala, gajah kaki 2 pak ya. Kita pergi khoyah, kita tasawur gajah kaki 10. Lepas tu benda berlaku di luar, jadi menyalahi dengan benda kita tasawur. Lagu ni orang panggil jahil. Gajah kaki 10, orang panggil ni panggil jahil. Hak kita tasawur le kepala kita, gajah kaki 10 ataupun kepala 10. Maka pergi belaga. Mik benda kita khoyah, mik hak benda kita tasawur, pergi belaga dengan benda berlaku di luar kepala otak kita, luar pandangan, maka tak jadi serupa, tak sepakat. Apabila tak sepakat, ini orang panggil tahu kita, tasawur kita, tersilap kita, nama ilmu kan nama jahil. Jawab kata jahil. Dah, jawab kata jahil. Supaya kita tahu kawan lagi. Gajah kaki 10. Ataupun kita nampaknya beruk pala 2. Koyak alai kita. Beruk pala 2.
Pala depan esa, pala belakang esa. Dia leh khoyal leh. Tasawur kita, dapat tak kita. Benda beruk ni benda kita boleh tahu tak? Boleh tahu. Tapi tahu kita, kita serupa dengan kelakuan hak berlaku di luar kepala otak kita. Di luar pandangan kita. Maka tahu kita, tasawur kita, mendapat kita, di kepala kita kata, nah, kambing, tapung, nah, beruk kepala dua, pergi pelaga sungguh tak sepakat dengan benda hak berlaku sungguh. Ini nama jahil. Tengok. Bermakna kita silaran dan tergambar suatu perkara di atas menyalahi dan bersalah sifat dan kelakuan hak berlaku sungguh di luar pandangan dan otak kita, yakni sebenarnya perkara hak kita sila tak serupai perkara hak berlaku di luar otak, seperti lembu kaki 4. Kita sila lembu kaki 5. Lembu kaki 5 namanya kata silaran kita ni ilmu ke jahil? Jawab kata jahil. Maka murad musannif tasawwur syai' ni, tasawur sesuatu, tergambar sesuatu, sila sesuatu, takrif jahil ni wal jahlu huwa tasawwur syai'. Maka murad tasawur ni misalnya ta at-tasawwurul mutlaqu. Orang panggil tasawur yang diitlaq. Tasawur langit. Tasawur apa? Tasawur witai. Tasawur apa? Tasawur matahari gonawe. Bulak gitu. Dalam ya ada cahaya cerah tubik mana. Itu tasawur. Tasawur yang itlaq, tak ada kata muntasawur langit saya, atau dia panggil al-muqayyadu, tasawur yang dikat. Muntasawur insan saja tu dia panggil at-tasawwurul muqayyadu. Hak ni tak ada kat, semata-mata musila, semata-mata muntasawur, muntergambar. Tasawur langit, tasawur bintang, tasawur bulan, tasawur matahari, tasawur kucing, tasawur kambing, tasawur manusia, tasawur apa lagi, tasawur masalah pangkayu, tasawur angin, tasawur batu, tu dia panggil tasawwurul mutlaqu asyamilu. Yang melekat pi tasawur ini, apa dia? Yakni di atas tasawur as-saziji, yang terjadi. Ada tasawur tu semata tasawur tapi tak terjadi. Lagi pula tasawur ya tu demo nak terima tali. Ya tasawur gajah kaki 10. Ya tasawur gajah kepala 10. Maka tasawur ya terjadi? Jawab kata tak terjadi. Lagi pula boleh membenar kepada orang dengar tak? Kita royak dia, kita tasawur semalam, gajah kaki 10, pala 10. Kita royak demo. Maka dengan tasawur kita ni benar tak? Terjadi tak? Jawab tak terjadi. Belah balik orang dengar, benar ke tak dengan tasawur tak? Jawab tidak membenar. Sebab tasawur dia tu menyalahi perkara yang ada di luar otak, tak betul. Tak semakin, tak sepakat. Sebab tasawur ini terumum dah. Seperti tasila insan, al-jabalu, al-baqaru, al-bahru, hakaza. Muntasawur manusia, muntasawur al-jabal, muntasawur al-baqar, muntasawur ke masalah laut. Laut tu lagu nak air gelombang gitu. Muntasawur bukit-bukit bongok gitu. Tasawur lah kau tu. Kama dia tasawur kita tu, kalau pergi betul dengan perkara berlaku, maka tasawur kita boleh membenar bagi orang dengar. Maka tasawur kita itu nama al-ilmu. Kalau tasawur kita pergi royak ke orang tak terima, kata tak boleh jadi benda mutasawur ni kerana pelik tu lalu. Maka tasawur kita itu tak panggil al-ilmu, dia panggil al-jahlu. Dah, gitu lebih kurang kama dia kata wallahu a'lam.